Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara ke-54 untuk menang adalah faham tentang kehidupan yang sempurna. So, kehidupan yang sempurna ni adalah impian semua orang, kan? Semua orang mahukan impian yang sempurna, kehidupan yang sempurna. Kalau masa mungkin kita impikan kita ni sangat cantik, kan? Kalau lelaki sangat muskular, tinggi. Kalau perempuan cantik, pandai, kaya, seperti drama-drama kehidupan sempurna, kan? Kisah cinta sempurna, rumah yang sempurna, semua yang sempurna, kan, yang kita inginkan. Tetapi hakikatnya kehidupan kita ada yang tak sempurna, kan? Ada kekurangan, mungkin kehidupan kita tidak kurang dari segi mungkin ada yang tidak ada pasangan, mungkin tak ada pasangan, itu kekurangan pada hidup dia. Ada yang baru ada menghadapi kematian, itu kekurangan pada hidup dia. Ada yang pekerjaan dia tak best, ditindas dekat office, itu kekurangan pada hidup dia. Ada yang berkahwin dengan orang yang dia ingatkan macam ni, tapi lepas kahwin rupanya macam ni. Dia rasa tak berapa lah. So itu kekurangan pada hidup dia. Ada yang merasakan diri dia kurang tinggi ke, kurang cantik ke, kurang putih ke, kurang gelap ke, kurang mancung ke, gigi kurang teratur ke, kekurangan. So inilah kekurangan yang kita ada dalam kehidupan. Ada orang lagi yang lagi dahsyat lah kekurangan dia, kan? Ada kekurangan yang orang lagi dahsyat, kan? Ada orang yang dilahirkan tak ada ada macam-macam masalah kesihatan, kan? Ada orang macam tu. Ada orang yang yalah, kurang betul-betul yang masalah-masalah yang lebih tragik lah. Ada orang yang accident. So ada orang ada penyakit-penyakit yang lebih kronik, kan? Ada macam-macam benda yang lebih dahsyat lah, kan? So itu adalah satu kekurangan yang kita rasa kurang dalam kehidupan kita. So kekurangan ni membuatkan kita rasa tidak sempurna, kan? Kekurangan ada satu kisah ni, kan? Satu kisah ni adalah mamat ni dia tak ada tangan, kanan. So dia tak ada tangan kanan, dia nak belajar judo kat sini, dekat Jepun lah cerita ni. So dia nak belajar judo, tapi dia kata, aku minat sangat nak belajar judo, aku nak jadi juara judo, kan? So orang lain pun fikir macam, kau ni dah lah tak ada tangan, macam mana kau nak belajar judo, kan? Judo memang guna dua tangan. So, memang core strength, back strength, brute strength, pakai tangan, pakai kekuatan. Tak ada tangan, macam mana nak belajar judo? Tapi dia jumpa satu cikgu ni, dia cakap, okey, aku ambil kau. Aku ambil kau jadi student. So dia belajar sekian lama, mungkin setahun, 2 tahun. Tapi cikgu dia ajar satu teknik je. Okey, kau belajar teknik ni selama 2 tahun.
Kemudian cikgu dia hantar dia pergi competition, dia menang, dia menang juara Jepun, juara negara tu, judo champion kan. So dia pun pelik lah, macam mana aku ni tak ada tangan, tapi macam mana aku boleh terror sangat, macam mana aku boleh jadi juara judo Jepun ni. Lepas tu cikgu dia pun bagi tahu dia rahsia dia. Dia cakap, aku ajar kau satu teknik balingan judo ni, yang cara yang boleh tahan teknik ni adalah dengan kau tangkap tangan kanan dia kan. So sebab dia tak ada tangan kanan, macam mana orang nak tahan teknik tu? Sebab tu dia duk menang kan. So itu adalah kisah hari ini. Kehidupan yang sempurna adalah sebenarnya kehidupan kita ni sudah sempurna. Kita cuma perlu melihat kehidupan kita ni, melihat sehingga kita nampak kehidupan kita ni sempurna kan. Kalau kita susah, dah sempurna. Kalau kita baru ada kematian, dah sempurna kan. Kalau kita ada musibah, sempurna. Kalau kita baru hilang pekerjaan, sempurna. Sebab bila kita melihat kehidupan ni yang memang kita melihat dengan kanta mata kesempurnaan, memang kita melihat kehidupan kita ni sempurna, baru kita boleh lalui kehidupan ni dengan sempurna. Saya ambil satu contoh lagi. Satu Australian. So Australian ni dilahirkan tak ada memang serba kekurangan. Dia tidak ada tangan, tak ada kaki, tak ada apa-apa. Dia ada kepala, badan dengan kepala. So kehidupan ni memang sukar lah, jauh lagi sukar daripada kehidupan semua orang. Dia bayangkan nak pakai baju, nak buang air, nak basuh kalau lepas buang air, nak makan, semua mengharapkan bantuan orang. So pada satu hari tu, dia umur 9 tahun, dia kata aku tak nak hidup lagi lah, aku nak bunuh diri kan. So masa umur 9 tahun tu, dia cuba lemaskan diri dia dalam bathtub. So tapi alhamdulillah, masa dia nak bunuh diri tu, dia terfikir kepada ibu bapa dia kan. Dia fikir, aku ni dah lah tak sempurna, aku ni anak cacat. Mak bapak aku dah bela aku 9 tahun, bela anak cacat kan. Tapi dia kata, apa yang lagi teruk daripada membela anak yang cacat adalah membela anak cacat yang bunuh diri. So dia terfikir macam tu, aku tak jadi bunuh diri lah kan. So itu, lepas tu dia belajar. So dia lepas dia belajar, dia somehow dia melihat diri dia bersyukur dengan apa yang dia ada kan. Dia rasa happy, dengan apa dia ada. Dia nampak kecacatan tu sempurna, hidup dia sempurna. So apa yang berlaku kepada dia ni, dia jadi motivator, travel around the world, dia jadi kaya, dia berkahwin. Bayangkan orang yang tak ada tangan, kaki, tak ada, boleh berkahwin kan. Isteri dia cantik, sempurna, ada kaki, ada tangan, semua ada kan. So lepas kahwin tu, dia ada anak seorang kan. So dia bahagia, dia tulis buku, dia jadi jutawan. Sebab apa? Dia melihat
kekurangan dia kesempurnaan. Sudah sempurna. So lagi satu bila kita boleh melihat kekurangan hidup kita ni dengan kanta mata kesempurnaan, satu, kita ada kekuatan untuk melangkah lagi. Dengan kekuatan kita boleh melangkah, kita menjalani kehidupan ni dengan kekuatan. Kita boleh menjalani kehidupan ni dengan kekuatan bila kita melihat hidup kita ni dah sempurna. Kalau tidak, kita melihat kita punya kekurangan tu, kita merasa kurang. Bila kita merasa kurang, kita rasa kita tidak ada berdaya saing. Aku kurang. So bila kita melihat kita kekurangan, dengan apa segala kekurangan tu, kita ni sempurna, kita ada kekuatan. Dengan kekuatan tu, kita boleh jalani kehidupan yang jauh lebih bermakna, jauh lebih bahagia, jauh lebih kuat, jauh lagi penuh dengan kemenangan. Selepas kita dah selepas kita sudah melihat kekurangan kita tu adalah kesempurnaan. Kekurangan kita adalah kesempurnaan. Bila kita dah melihat kekurangan kita itu adalah kesempurnaan, dan hidup kita menjadi sempurna. Hidup kita menjadi sempurna. Hidup kita semua menjadi sempurna. Yang terakhir adalah satu kisah orang ni dia kerdil, dwarf. So dia memang minat menjadi, biasalah orang kerdil ni dibuli semua tu biasa pada dia orang kan. Lepas tu bila dia dah meningkat dewasa, dia minat berlakon. Dia minat berlakon. Tapi dia minat berlakon pun dia cuma melakon watak yang kecil-kecil saja. Watak yang kecil-kecil saja. So watak-watak yang so dia susah masih hidup dekat kawan-kawan dia punya basement, tinggal dengan kawan-kawan dia punya menumpang kan atas rumah orang dan sebagainya. Tak ada duit kan. So satu hari dia kata, aku memang betul-betul nak berlakon. Aku takkan ambil lagi watak dwarf kan. Aku takkan ambil lagi watak-watak yang membodohkan aku. Aku takkan ambil lagi watak yang menghina aku kan. Maksudnya okey, dia masih lagi ambil watak dwarf, tapi dia tak ambil watak yang dia ni hampas. Dia tak ambil watak ni watak bodoh lah. Just because you're a dwarf, badut dia jadi badut dia tak. Dia nak go through watak-watak yang watak utama. Dia nak watak-watak bermakna, watak-watak yang tu. So then dia berjaya. Dia berjaya menjadi pelakon yang sangat terkenal. Dia jadi pelakon yang kaya kan, yang jadi yang tersohor kan. Oleh kerana dia melihat kekurangan hidup dia tu bukan satu kekurangan, tapi kesempurnaan kan. Itu mengubah kan. So materi kisah hari ini adalah tentang hidup yang sempurna kan. Bila kita menerima keadaan kita yang tidak berapa sempurna ni, tapi kita melihat dengan kanta yang kesempurnaan, dan kita menerima hidup kita ni sebagai sudah sempurna. Dengan itu kita mendapat satu kekuatan untuk maju dalam kehidupan dengan kesempurnaan kan. So buang saja perasaan kurang tu kan. Ambil hidup ni dengan rasa itu adalah kesempurnaan kan. Terima kan. Redha. Kena redha. Bila kita redha, kalau dari segi Islamik pun, bila kita redha dengan musibah ataupun kejadian ataupun apa pun yang Allah berikan, kita redha. Dan Allah akan berikan ganjaran dalam bentuk rezeki ataupun ganjaran dalam bentuk yang apa yang kita suka.